Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa secara maya di atas talian untuk program wawancara khas Wirawati Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Episod kali ini memang sangat menarik sebab kita akan membincangkan dan bercakap mengenai episod pengendalian haiwan berbisa iaitu ular. So saya pasti ramai yang teruja dengan tajuk ni ataupun ramai juga yang akan gerun dengan tajuk ni. Sebelum saya bercakap ataupun memperkenalkan panelis kita dengan lebih lanjut, kita saksikan dulu bingkisan video yang telah disediakan tentang ketangkasan Wirawati APM mengendalikan kes berkaitan haiwan berbisa iaitu ular. Sama-sama kita saksikan. Okey, demikian tadi sedikit bingkisan ketangkasan Wirawati APM mengendalikan tugas berkaitan haiwan yang digeruni iaitu ular. So kita boleh tengok kat situ ketangkasan bukan setakat panelis yang kita jemput je pada hari ini, tapi kita ada ramai lagi sebenarnya seluruh Malaysia wirawati-wirawati yang membuat tugasan menangkap haiwan berbisa ni. Tapi hari ini kita datangkan khas. Kita jemput khas dari tiga negeri yang berbeza. Anggota kita dari tiga negeri yang berbeza. Saya perkenalkan panelis kita yang pertama iaitu Lance Corporal Pertahanan Awam Siti Nur Zuhairah binti Kamsah dari APM Melaka. Panel kita yang kedua adalah Perawat Pertahanan Awam Haslinda binti Sulaiman dari APM Negeri Sembilan. Apa khabar? Alhamdulillah, baik hendaknya. Okey, panel kita yang ketiga, kita ucapkan selamat datang kepada Kopral Pertahanan Awam Siti Azurah binti Hassan dari APM Seberang Perai Utara Pulau Pinang. Selamat datang diucapkan semua. Jadi untuk sebelum kita pergi lebih lanjut bercerita tentang pengalaman masing-masing dalam mengendalikan ular, pengalaman mungkin sedikit tips yang dikongsikan untuk mengatasi ketakutan berdepan dengan haiwan berbisa ni. Elok sekiranya kita minta panelis kita perkenalkan diri masing-masing. Kita mulakan dengan panel kita yang pertama. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Nama saya Laskopel Pertahanan Awam Siti Nur Zuhairah binti Kamsah. Saya berumur 20 tahun. Saya berkhidmat di APM selama 2 tahun. Dan saya bertugas di unit basis tanam Melaka. Boleh ceritakan sedikit macam mana boleh berminat untuk menyertai Angkatan Pertahanan Awam ni? Pada awalnya saya tak berapa kenalilah Angkatan Pertahanan Awam ni. Saya join sebab ikut kawan je. Kawan ajak saya. Lepas tu dalam saya join, lepas tu baru saya tahu tugas-tugas APM ni macam mana. Bila dah start tahu tugas-tugas tu dah mula rasa cinta dengan APM lah. Ya. Okey, itu pengenalan untuk Lance Corporal kita. Kita punya
panel yang pertama. Seterusnya kita minta Pejabat Pertahanan Awam Haslinda untuk perkenalkan diri dengan lebih lanjut. Silakan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya PBC Pertahanan Awam Haslinda binti Sulaiman, bertugas di daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Saya berkhidmat selama 14 tahun dan join pada tahun 2007 sehingga sekarang. Berminat dalam APM ni semasa pada mulanya dulu CPA 3. Diorang anggota ada membuat demonstrasi di kampung untuk mengambil pengambilan anggota masa itulah. Dan saya terus berminat dan terus menyertai APM sehingga sekarang. Wah, dah 14 tahun ya menyertai APM. Hebat Wirawati kita. Sebab tu saya kata wawancara kali ni wawancara khas sebab kita jemput panel-panel yang khas, yang bukan calang-calang orang, yang bukan calang-calang tugasan dan pengalaman dalam penugasan Angkatan Pertahanan Awam ni. Seterusnya kita ucapkan selamat datang kepada Kopral Pertahanan Awam Siti Azura binti Hassan. Minta Kopral kalau boleh perkenalkan diri dengan lebih lanjut lagi. Silakan. Assalamualaikum. Saya Kopral Pertahanan Awam Siti Azura binti Hassan dan telah berkhidmat di APM selama 18 tahun. Dan saya bertugas di PIKOT SPU ataupun PIKOT Seberang Utara sebagai pemandu kenderaan operasi. Dan saya mula masuk Pertahanan Awam ni pada tahun 2003. Semasa tu di sini membuat pengambilan terbuka. Dan saya cuma walk in masuk, terus ditemu juga dan terus menjadi anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia sehingga sekarang. Okey, dah 18 tahun ya pengalaman tu. Saya pasti Kopral memang dah banyak pengalaman mengendalikan haiwan berbisa. Jadi maknanya kita tak salah orang lah untuk jemput dalam perbincangan khas kita kali ini. Baiklah, bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 16 September 2021 ni, kami di Angkatan Pertahanan Awam membawakan khas untuk meraihkan ataupun mengangkat martabat Wirawati Angkatan Pertahanan Awam, membincangkan tajuk yang digeruni, bukan saja di kalangan wanita, tapi saya percaya kaum Adam pun gerun dengan tajuk ni, sebab tajuk ni adalah pengendalian haiwan berbisa iaitu ular. Jadi kita tidak dapat bertemu secara fizikal untuk panggil wirawati-wirawati kita datang untuk diwawancara secara fizikal, tapi kita ada platform lain untuk berbincang dan berkongsikan pengalaman. So inilah dia punya platform. Kat sini kita luahkan apa pengalaman, apa nasihat untuk orang awam di luar sana dan juga untuk anggota kita sendiri, terutamanya anggota wanita kita. Kita nak mengangkat martabat Wirawati Angkatan Pertahanan Awam ni. Selama ni kita tengok tular ataupun viral di media sosial pasal apa yang dipanggil akak APM tangkap ular kan, kita tengok ketangkasan masing-masing untuk menangkap ular tanpa ada sedikit rasa takut pun. Okay? Orang ramai di luar sana tengok macam teruja, ada yang rasa macam berbangga sebab kita memiliki wirawati-wirawati yang tangkas. Baiklah, kita beralih pada soalan kita yang pertama. Untuk Kopral lah saya pergi pada Kopral terlebih dahulu sebab Kopral macam diceritakan tadi dah 18 tahun dalam Angkatan Pertahanan Awam ni. Bermula sejak masa tu nama JPA 3 lagi. Kemudian ditukar kepada Jabatan Pertahanan Awam ataupun JPAM. Sekarang ni kita dikenali sebagai Angkatan Pertahanan Awam. Jadi Kopral, kita sedia maklum kita sebagai anggota Pertahanan Awam, termasuk pegawai Pertahanan Awam sendiri pun, kita perlu menghadiri kursus ataupun apa-apa latihan sebelum kita bertugas di PIKOT ataupun di negeri dan daerah. Okay, sebelum kita bertugas, kita memang kena lengkapkan diri dulu dengan kemahiran lah. Kalau tak, macam mana kita nak kendalikan sesuatu tugasan kan? Jadi boleh Kopral ceritakan apa latihan yang telah Kopral hadiri ataupun kursus yang Kopral hadiri untuk membolehkan Kopral membuat tugasan, terutamanya tugasan-tugasan mengendalikan haiwan berbisa seperti ular ni. Silakan Kopral. Terima kasih. Okey, untuk yang
dikatakan oleh Puan Moderator tadi, selain daripada kursus asas pertahanan awam, kita sebagai anggota yang ingin bertugas di Pusat Kawalan Operasi Daerah, perlulah ada kursus-kursus macam first responder life support, dan kita ada untuk latihan pendidikan haiwan berbisa. Selalunya ramai yang kurang berpengetahuan mengenai pengendalian haiwan berbisa lah. Tapi macam pengalaman saya sendiri, sebelum saya masuk ke Pusat Kawalan Operasi, saya turut dilatih selain daripada untuk medik, tali dan juga menyelamat di air itu, kita ada juga untuk latihan menangkap haiwan berbisa. Selain daripada ular, termasuklah juga dengan haiwan-haiwan lain lah yang seperti biawak, macam kadang-kadang ada juga haiwan-haiwan yang tidak dijangkakan. Kita perlu juga untuk kendalikan untuk menangkap haiwan tersebut. Macam di sini, saya juga salah satu daripada jurulatih untuk menangkap haiwan berbisa juga. Oh, hebat. So, saya berkongsi dan belajar. Bukan kata saya hanya memberi, tapi saya berkongsi dan belajar juga untuk pengendalian haiwan berbisa. Sebab apa? Dia terlalu rumit. So, benda ni memang wajiblah dalam untuk petugas PIKOT. Dia perlu ada kemahiran yang telah ditetapkan ataupun yang telah disediakan oleh APM ataupun khusus yang disediakan oleh APM. So kita kena adalah sebaik-baiknya dan bukan saja untuk kita bertugas, dan sekurang-kurangnya kita boleh juga guna kemahiran ini untuk kita di rumah. Betul-betul. Sahaja. Betul-betul. Sebab macam haiwan berbisa macam ular ni, kita tak jangka bila kita akan terserempak dengan situasi macam ni kan. So pentingnya untuk kita tahu sekurang-kurangnya asas macam mana, apa yang kita perlu lakukan kalau kita terserempak dengan situasi macam ni. Terima kasih Corporal. Seterusnya saya nak tanya pada Private Haslinda pula. Okay, tadi Corporal dah ceritakan sebelum bertugas di PIKOT, sebelum bertugas untuk tugasan-tugasan menyelamat, sama ada mengendalikan haiwan berbisa maupun tugasan-tugasan menyelamat ataupun perawatan awal, kita perlu hadiri kursus-kursus yang tertentu untuk melayakkan diri kita bertugas. Okey, untuk Private Haslinda sendiri, okey, sebagai anggota pertahanan awam ya, pun dah lama, tadi dah cerita dah 14 tahun. Okey, apa cabaran yang Haslinda lalui, terutama dalam tugasan menangkap ular ni? Apa cabaran yang rasanya memang cukup mencabarlah untuk diatasi dalam tugasan sepanjang bertugas mengendalikan haiwan berbisa ni? Silakan. Terima kasih Puan. Cabaran awal biasanya kita terima, kita tak tahu jenis ular ataupun haiwan yang berbisa ni. Kita maklum sebenarnya kawasan yang contohlah dalam store kan, ular berada di dalam store, tambah lagi store tu penuh dengan barang, atas hilir, dalam kereta, dalam pembentuk air, macam-macam lagi lah tempat yang sukar. Tapi yang paling besar cabaran bagi saya sekali adalah bila kita menangkap ular pada waktu malam. Kalau ular tu berada di dalam rumah, kira okey lah. Bila ular tu berada di luar kawasan rumah, biasalah kawasan gelap kan. Situasi di sekeliling tu agak mencabar sikit lah. Bagi saya agak mencabar jugalah. Betul-betul. Waktu malam. Lepas tu saya ada dapat satu kes ni, kes ular tedung kan. Dapat panggilan, kita sebagai anggota ni memang dah siap sedia dengan kita tak tahu ular jenis apa, ular haiwan berbisa jenis macam mana. Sampai sana pemanggil bagi tahu dia nampak ular hitam. Padahal situasi tu dalam pembentuk air. Tapi kalau kita kaji balik, sebenarnya jarang ada ular hitam yang dalam pembentuk air. Kita dah biasa dengan situasi itu, kami anggap itu adalah ular tedung. Macam mana pun keadaan dan cabaran sekalipun, sebenarnya kerjasama antara anggota itu amat penting. Bagi penugasan tu lagi mudah lah bagi saya lah.
Betul. Memang sangat mencabar sebab macam Haslinda sebutkan tadi, aduan daripada orang ramai, apa yang orang ramai nampak tak sama dengan apa yang situasi yang sebenar. Tapi itulah untungnya bila dah kita dah sertai kursus, kita dah sertai latihan dan pengalaman sendiri, kita sendiri dah dapat tahu jenis ular dan tahap bahaya ular tu sendiri macam mana. Memang sangat mencabarlah tu. Walaupun tangkap ular saiz yang kecil pun, itu pun memang cukup mencabar sebab haiwan tu adalah haiwan yang berbisa. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey, tadi saya ada tanya cabaran, apa cabaran yang dihadapi sepanjang bertugas untuk situasi menangkap ular ni. Dalam tugasan-tugasan ni, macam Corporal sendiri dah 18 tahun. Kita punya Private Haslinda dah 14 tahun. Lance Corporal Zuhaira pun dah 2 tahun pengalaman dalam Angkatan Pertahanan Awam ni. Saya nak tanya pada Corporal, ada tak pengalaman-pengalaman yang tak boleh dilupakan? Contohnya mungkin ada pengalaman dipatuk ular ataupun ada pengalaman melihat ular yang sangat besar atau melihat ular membaham haiwan lain. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tak dapat dilupakan. Silakan Corporal. Terima kasih, Wan. Okey, untuk pengalaman ni memang banyak pengalaman, tapi ada lagi satu pengalaman yang mungkin saya tak akan lupakan sampai bila-bila. Dan pengalaman ni agak cemas juga. Kerana kami terima satu panggilan kes ular lah, ular sendut. Time tu lebih kurang dalam pukul 8 malam ke atas lah. Dan saya dengan beberapa orang anggota sampai lokasi dan berjaya menangkap anak ular sendut. Tapi tanpa diduga dan disangka lah, semasa masukkan ular di dalam karung. Dalam karung tu menggunakan sepit, dan semasa nak keluarkan sepit daripada karung, tak sedar bahawa ular tu sebenarnya dia terbelit di sepit. Dan salah seorang daripada anggota tu tengah pegang karung tu. Dan ular tu terus keluar daripada karung dan patuk tangan anggota yang pegang karung tu lah. Dan yang agak cemas sekali dan pengalaman yang tak dapat dilupakan, anggota tu adalah suami saya dan dia juga bertugas bersama dengan saya di Pusat Kawalan Operasi Daerah SPM. Bila dah jadi macam tu, saya jadi panik. Tapi alhamdulillah dalam keadaan panik tu saya dapat kawalkan keadaan dia dan kawal diri saya dan untuk teruskan tangkap ular tu, masuk dalam karung semula dan terus cepat bawa dia pergi ke hospital. Dan selama seminggu juga dia terlantar di hospital. Dan sekarang alhamdulillah semakin pulih, tapi tidaklah sepenuhnya lah bagian anggota yang cedera. Itu pengalaman yang saya takkan lupakan sampai bila-bila. Betul. Okey. Itu memang pengalaman yang sangat saya rasa pengalaman tu sangat berbahaya sebab dia melibatkan keselamatan, melibatkan nyawa. Apatah lagi anggota tersebut adalah suami kepada korporal kita. So memang dalam masa yang sama saya rasa keadaan tu memang sangat susah untuk kita atasi. Dalam masa cemas menangkap haiwan berbisa, terjadi pula satu insiden yang lagi tidak diduga, kecederaan. Tambah pula yang cedera tu adalah suami sendiri. So memang situasi tu memang tahniahlah kepada korporal sebab dapat mengatasi situasi tu, dapat menangani situasi tu, menyelamatkan suami. Dalam masa yang sama meneruskan tugasan menangkap haiwan berbisa tu. Tahniah saya ucapkan dan semoga suami yang juga anggota Pertahanan Awam, korporal, sembuh pulih seperti sedia kala. Saya rasa memang itu satu pengalaman yang dia sendiri pun tak dapat lupakan. Bertugas bersama suami isteri tu dah bagus dah, tapi jadi insiden pula yang tidak diingini. Okey, macam Haslinda sendiri, ada tak pengalaman? Macam korporal dia dah ceritakan pengalaman dia tu, pengalaman berbahaya, bercampur dengan sedih, bercampur juga dengan perasaan panik. Kalau macam kita punya Private Haslinda, dah 14 tahun dalam Pertahanan Awam ni, ada tak pengalaman-pengalaman yang macam tu yang tak boleh dilupakan? Pengalaman yang paling
bagi saya kelakar sikit lah, tapi dapat mengatasi situasi tersebut. Pengalaman saya ini semasa mengendalikan kes ular terung selar, semasa nak masukkan ke dalam karung guni tu, entah macam mana boleh terlepas pandang, dia boleh lepas dan kejar saya. Oh, ular tu dah masuk dalam guni, kemudian terlepas, ular tu kejar balik. Okey, okey. Atas kepantasan anggota yang bertugas pada hari itu, ya, kita dah dilatih dan dapatlah menangkap ular tersebut. Orang ramai yang masa tu cemas, panik semua. Begitu kagum lah dengan anggota APM ni. Masa kami menangkap ular tersebut. Dan ramailah yang pada masa itu yang menganggotai Angkatan Pertahanan Awam ni lah semasa dia tengok. Ya? Dan terus orang awam mengucapkan syabas dan tahniah kepada anggota yang bertugas. Itulah pentingnya kerjasama dalam APM ini. Betul. Tahniah saya ucapkan. Pengalaman tu walaupun kita rasa macam sedikit kelakar sebab kita dah tangkap ular tu masuk dalam guni, kemudian ular tu berjaya melepaskan diri dan mengejar anggota kita balik, tapi kita dapat tangkap ular tu. Itulah pentingnya kerjasama dan juga latihan yang telah kita jalani sebelum kita bertugas. Tahniah kepada PPS Linda. Saya rasa bila orang awam melihat ketangkasan anggota kita, terutamanya wirawati kita membuat tugasan menangkap ular ni, itu yang menjadi penarik juga sebenarnya untuk orang awam menyertai APM ataupun orang awam lebih memberi kepercayaan kepada APM sebagai penyelamat. Tambah pula dalam masa wabak COVID-19 ni, tugasan kita pun dah bertambah, bukan sekadar hanya menyelamat saja, tapi tugasan-tugasan berkaitan dengan COVID-19 juga. Baiklah, untuk Corporal sebab kita dah cakap tadi pasal Corporal pun dah kongsikan pengalaman dia, pengalaman sedih suami sendiri dipatuk ular semasa bertugas. Jadi mungkin orang di luar sana, terutamanya wanita, memang sangat takut dengan binatang berbisa ni, terutamanya ular. Bukan wanita saja, saya rasa lelaki pun memang ramai yang takut dengan haiwan berbisa ni. Tapi macam Corporal sendiri, apa tips yang Corporal ataupun petua yang Corporal pegang ataupun amalkan untuk menghilangkan rasa takut berdepan dengan ular ni? Corporal, boleh kongsikan sikit? Ya, kalau nak diceritakan memang panjang lah. Saya memang dulu memang takut dengan ular. Memang geli dengan ular. Tapi dengan rakan-rakan buat sesuatu pada saya yang boleh menyebabkan saya berani dengan ular. Dan dengan yang macam perempuan kata, saya ada pegang tip juga lah. Tip tu yang pertama sekali, kita kena berani, yakin dan tawakal. Saya pegang pada 3 benda tu lah. 3 benda tu, yakin, berani dan tawakal. Buat apa yang perlu dan tak payah buat apa yang tak perlu. Saya pegang itu. Bagi saya untuk mengatasi ular ni mudah saja. Ular dia takkan ganggu kalau kita tak mengganggu dia. Kalau kita duduk diam pun dia takkan datang attack kita. So yang penting bagi semua orang Malaysia dan termasuk juga orang APM, yang pertama sekali bila bertemu dengan ular, yang pertama yang patut kita buat adalah jangan panik. Kalau kita panik, silap-silap kita boleh membahayakan pada kita balik. So itu yang pegangan saya, jangan panik, tawakal dan berani. Itu yang selalu saya amalkan. Betul. Betul, tadi Corporal ada cakap haiwan ni ataupun ular ni dia tak akan ganggu kita kalau kita tak ganggu dia. Maknanya ular ni dia bertindak bila dia rasa terancam. Betul ya Corporal? Kita kena tanya Corporal ni, orang lama yang banyak pengalaman ni. Tapi walaupun panel satu kita ni, kita punya Lance Corporal Siti Nur Zuhaira ni, walaupun baru 2 tahun dalam Angkatan Pertahanan Awam ni, saya pasti dia pun dah ada pengalaman. Kita pun ada video yang gambar-gambar yang menunjukkan ketangkasan Lance Corporal Zuhaira mengendalikan haiwan berbisa iaitu ular ni. Jadi Lance Corporal, kita nak tanya, kalau macam tadi Corporal dah kongsikan apa tips ataupun petua dia untuk mengurangkan rasa ketakutan dia sendiri.
untuk berhadapan dengan situasi haiwan berbisa ni. Bagi Lance Corporal pula, Lance Corporal Zuhairah, apa nasihat kepada orang awam, terutamanya wanita lah, kita bercakap dengan Wirawati ni, kita bercakap pasal wanita, apa nasihat Lance Corporal kepada orang awam jika terserempak dengan ular ataupun apa-apa haiwan berbisa, apa yang perlu dia lakukan? Okay, nasihat saya kalau orang awam terjumpa ular, macam Corporal cakap tadi, jangan panik, jangan kacau ular tu. Lepas Okey. tu, Macam kalau berdepan dengan ular tu, memanglah kalau macam kita anggota yang dah terlatih, dia akan tahu apa nak buat. Untuk orang awam ni, untuk dia jangan panik tu maksudnya biarkan ular tu dulu ke atau perhatikan ular tu pergi mana ke, macam tu. Apa langkah-langkah yang orang awam boleh buat? okay. Minta orang awam tu perhatikan ular dan call lah untuk minta bantuan, call 99. Lepas tu kena pasti corak ular itu untuk menyenangkan penyelamat tahu ular tu jenis apa. Oh, betul. Sebab bila kita call ataupun hubungi 999, pihak 999 pun akan tanyakan soalan yang sama, jenis ular ataupun saiz ular. Itu semua bagi memudahkan anggota kita membuat persiapan lah. Sebab lain jenis ular, lain dia punya tahap bahaya dia kan. Macam ular sawa pun kita semua sedia maklum, dia walaupun dia tak ada bisa, dia tak berbisa, tapi saiz dia dengan belitan dia tu memang sangat berbahaya. Jadi memang pentinglah untuk orang awam bagi info-info berkenaan jenis ular, mungkin warna dia, saiz dia. Okey. Dan tips yang paling penting yang saya dapat tadi dan semua orang kena ambil perhatian, jika terserempak dengan haiwan berbisa seperti ular, tips pertama, jangan panik. Betul ya, Corporal? Lance Corporal kita, Haslinda, betul ya? Jangan panik. Itu tips pertama. Jangan panik. Sebab kalau kita panik ni, nak hubungi 999 pun tak boleh. Mungkin tangan menggeletar nak tekan 999 tu kan. So jangan panik itulah. Okey. Okey. Seperti semua sedia maklum kan, haiwan berbisa ni, reptilia ni, bukan semua orang berani nak berdepan. Jadi saya sudah pasti bila kita melakukan tugasan menangkap haiwan berbisa ni, mesti ada mata-mata yang memerhati, orang awam terutamanya. Okay? Sebab tu juga baru-baru ni kita tular, kita viral tentang kita punya anggota kita, Wirawati kita menangkap ular. Dengan bersahaja je nampak dia tangkap, nampak macam orang awam pun terpegun tengok cara dia menangkap ular tu. Jadi Corporal, saya nak tanya Corporal lah. Sepanjang Corporal bertugas, ambil tugasan menangkap ular ni, apa reaksi orang awam yang melihat ataupun apa reaksi orang di sekeliling yang melihat aksi Corporal menangkap ular tu? Pengalaman waktu sebenarnya pada awalnya bila turun dia daripada kenderaan, orang awam ni akan mula dah pandang kurang yakin dengan ketangkasan anggota APM, terutama wanita lah. Bila turun selalunya yang di daerah saya majoriti semua wanita. Lelaki hanya mungkin ada 2 atau 3 orang macam tu lah. So bila orang yang akan bergerak dahulu ke lokasi, maksud saya sampai lokasi yang turun kenderaan dulu adalah wanita. Bila dia nampak wanita, boleh ke buat ni? Pandai ke? Macam tu lah selalunya. Tapi bila kita dah masuk dalam rumah ataupun kawasan yang dah betul ada ular tu dan bawa keluar ular tersebut dalam masa kurang daripada 5 minit macam tu ataupun 10 minit, daripada situ orang awam dah mula nampak, APM sebenarnya hebat. Boleh buat sama naik, sama ada macam orang tahu cakap, sama naik dengan lelaki. Sama naik, maksud dia sama level dengan lelaki. So sekarang ni bila di mana-mana saja APM pergi, anggota wanita yang turun ke lokasi, ada lagi lah yang kata-kata sinus. So dia jadi macam kebanggaan juga lah warga APM. Sekarang ni bila mana-mana, APM hebat.
wanita APM sekarang pun dah hebat. Sama level dengan Hebat. Betul hebat. So bukan kata orang awam yang melihat ketangkasan tu, memang diorang akan kagumlah melihat wanita tangkap ular dengan bersahaja je, tak nampak rasa takut, tak nampak rasa teragak-agak. Kami sebagai pegawai, kita sebagai anggota Persatuan Awam pun sendiri berasa bangga melihat aksi ketangkasan Wirawati khususnya menangkap ular ni. Bukan calang-calang orang lah, saya memang respect lah. Okay. Untuk seterusnya, soalan seterusnya. Okay. Ni saya nak tanya pada kita punya Lance Corporal, sebab umur Lance Corporal masih muda lagi. Untuk makluman Corporal kita ni, Lance Corporal kita ni baru 20 tahun. Umur muda lagi. Jadi apa reaksi ibu bapa ataupun keluarga Lance Corporal melihat tugasan berbahaya yang Lance Corporal buat setiap hari ni? Apa reaksi mereka? Adakah mereka menyokong ataupun adakah mereka macam minta berhenti, takut sebab tugasan ni berbahaya? Boleh Lance Corporal ceritakan sikit? Pada awalnya keluarga saya macam tak sokong apa yang saya buat. Tapi saya buktikan dengan kesungguhan saya cerita dekat dia apa yang saya buat setiap hari. Mereka boleh terima apa yang saya minat, boleh sokong. Sampai hari ni mereka masih sokong saya apa yang saya minat lah. Okay, mungkin ada pesanan-pesanan daripada mak ayah ke, keluarga ke, sebelum pergi bertugas, ada pesanan ke, petua ke apa-apa, ada tak? Setiap hari kalau saya pergi kerja, mak saya akan cakap elok-elok pergi kerja, hati-hati buat kerja macam tu. Betul lah. Sebab tugasan ni bukan tugasan biasa. Tugasan ni melibatkan nyawa. Risiko dia nyawa. Kita tersilap langkah, dia boleh melibatkan nyawa. Okay? Macam Perabot Haslinda sendiri, ada tak? Boleh tak ceritakan sokongan, adakah keluarga macam anak-anak menyokong tugasan ni ataupun takut tengok maknya bertugas tangkap ular? Boleh ceritakan sikit? Pada mula pembabitkan saya dalam Angkatan Pertahanan Awam ni memang mendapat tentangan keras daripada ahli keluarga dan suami tersayang. Tapi saya ni berusaha untuk meyakinkan mereka semualah, sebab mereka ni tak yakin kat kita sebab kita adalah seorang wanita. Bila wanita ni, ialah kita kerja berisiko, ahli keluarga anggap itu adalah kerja lelaki, sesuai dengan kerja lelaki-lelaki ni. Bila saya dah bagi keyakinan dengan minat saya, semua ahli keluarga alhamdulillah menyokong sepenuhnya dengan kerjaya saya sekarang dan menjadi kebanggaan ahli keluarga lah bila saya dalam APM ni. Sekarang ni anak saya pun sebenarnya mengikut jejak langkah saya, berada di sekolah akan menyertai pasukan kadet pertahanan awam. Sejak langkah saya lah. Pun setiap langkah kerjaya saya ni diiringi restu dan doa orang-orang yang tersayang. Betul-betul, itu yang kita nakkan kan. Sebab tugasan memang berbahaya. Jadi restu, mak ayah punya doa, keluarga punya doa tu kita perlu untuk kita bertugas. Sebab risiko dia memang sangat tinggi. Okey, ini kita dah masuk soalan terakhir. Kita dah dengar pengalaman, kita dah dengar tips. Okey. Jadi sempena Hari Malaysia ni, 16 September ni, kita semua sebenarnya berbangga untuk menyambut Hari Malaysia ni 16 September, di mana Malaysia ditubuhkan. Macam kita hari ni pun kita datangkan panel ni dari pelbagai negeri. Kita ada dari Melaka, kita ada dari Negeri Sembilan, kita ada dari Pulau Pinang, dan saya sendiri pun dari Sabah. Okay. So kita dah ada satu Malaysia kat dalam ni. Jadi bersempena dengan Hari Malaysia ni, apa kalau boleh bagi nasihat kepada orang awam, khususnya wanita di luar sana, nasihat kepada wanita untuk berani, untuk
berdepan dengan situasi-situasi bahaya, dan juga ucapan, ambil peluang wawancara khas kita ni untuk sampaikan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada mungkin keluarga, kepada seluruh rakyat Malaysia. Silakan kita mulakan dengan Corporal Siti Azura dulu. Silakan Corporal. Terima kasih Puan. Okay, kepada semua warga APM dan juga terutamanya pada wanita dan seluruh Malaysia. Bagi kita dalam keadaan pandemik sekarang ni, so banyak kita punya SOP, terutama sekali semasa kita mengendalikan kes waktu pandemik ni. Kadang-kadang bila kita sampai di lokasi, kita tak tahu bahawa rumah yang kita pergi tu adalah salah seorang daripada pesakit COVID. Dan kita pula kontak dengan dia. So bagi saya nasihat kepada rakan-rakan semua, so berhati dan dapatkan detail yang lengkap untuk elakkan kita daripada jangkitan ataupun penularan pandemik ni. So kita bolehlah prepare untuk kita punya PPE dan SOP. Okay? Dan kepada wanita di luar sana pun, kalau jumpa bulan pun janganlah panik. Okay? Mana-mana pun jangan panik. So kita relax dan cuba jauhkan diri daripada haiwan berbisa tu jika perlulah, dan kemudian dapatkan bantuan. So Ucapan, untuk sikit semua, ucapan Hari Malaysia. okay, kepada semua rakan-rakan tugas dan seluruh orang Malaysia, saya ucapkan Selamat Hari Malaysia dan hashtag kita jaga kita. Betul, kita jaga kita. Kita belum menang lagi menentang wabak COVID-19 ni. Jadi pastikan, betul lah cakap Corporal tadi, kita pastikan SOP bukan saja pada penyelamat, pada orang awam juga. Pastikan SOP sentiasa dipatuhi. Kita pergi pada Lance Corporal Zuhairah pula. Nasihat dan ucapan sempena 16 September ni. Silakan. Nasihat saya kepada sukan di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di luar sana agar dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik dan juga jangan takut dalam mengendalikan haiwan berbisa atau tugas-tugas yang mencabar ketika mengambil kes-kes haiwan berbisa. Buktikan yang wanita juga boleh melakukan. Betul. Seperti lelaki. Okay, dengan kesempatan ini, saya mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh warga Malaysia. Semoga kita terus melawan pandemik COVID-19 agar hilang di dunia ini. Patuh SOP, kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Betul. Seterusnya kita silakan Perbet Haslinda, ucapan Hari Malaysia-nya. Haslinda, kita tak dengar. Mungkin boleh buka mic tu, unmute kan? Harapan saya pada anggota APM di luar sana supaya memperbanyakkan ilmu dan khusus dan belajar pada orang yang lebih berpengalaman tentang pengendalian haiwan berbisa ni. Dan yang penting, keselamatan harus dijaga sewaktu mengambil kes. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia dan terutama warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Terima kasih. Demikian tadi wawancara kita, wawancara khas bersama Wirawati Angkatan Pertahanan Awam. Ya, saya harap apa yang dikongsikan tadi dapat kita sama-sama ambil iktibar dari pengalaman, ya, macam Corporal tadi sharekan banyak pengalaman dia, private kita juga, Lance Corporal sendiri. Okay. Bersempena Hari Malaysia ni, kita pun tadi dah dengar ucapan daripada panel kita, ucapan Selamat Hari Malaysia. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih terlebih dahulu kepada Corporal Siti Azura binti Hassan, Lance Corporal Siti Nur Zuhairah binti Kamsah, Perbet Haslinda binti Sulaiman di atas kesudian meluangkan masa. Saya faham
tugas APM ni, anggota APM ni terutamanya di negeri dan daerah memang banyak. Jadi dapat meluangkan masa untuk wawancara ni pun dah cukup bertuah lah. Okay. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Selamat maju jaya dan tahniah wirawati sekalian. Teruskan tugas-tugas murni kita. Teruskan ketangkasan kita dalam mengendalikan kes-kes ataupun tugasan yang berbahaya ni. Biar masyarakat membuka mata tentang kebolehan wanita tu, kebolehan wanita itu sendiri. Tahniah dan syabas diucapkan. Saya mewakili seluruh anggota Pertahanan Awam dan juga pegawai termasuk semua staf yang terlibat dalam rakaman wawancara ini mengucapkan Selamat Hari Malaysia 16 September 2021 dan terus mematuhi SOP kerana kita masih belum menang lagi dalam menentang wabak COVID-19 ini. Terima kasih diucapkan, terima kasih panel-panel kita semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi dengan episod wawancara yang lain. InsyaAllah kalau ada kelapangan, mungkin selepas ini kalau kita dah berjaya mengatasi wabak COVID-19 ni, mungkin kita boleh berjumpa secara fizikal. Sebab saya pun tak pernah lagi bersua muka dengan panelis-panelis kita ni. Okay, terima kasih diucapkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. APM sedia pantas berintegriti.